Okey, kita pergi kepada topik seterusnya, topik 6 iaitu fungsi trigonometri. Jadi kita pergi kepada pengenalan dulu iaitu sudut positif dan sudut negatif. Apa benda sudut positif, apa benda sudut negatif? Okey, yang ni awak kena faham sukuan Sukuan macam biasa ni sukuan 1, 2, 3, 4. Okey. Alright, jadi kalau dia sudut positif dia mengikut arah lawan jam lawan arah jam. Tapi dia mesti daripada X. So, kelas awak kena ingat dalam fungsi trigo ni apa-apa hal dia mesti bermula daripada X. Dan sudut dia pun akan terletak dekat paksi X nanti. Okey, nanti kita tunjuklah. Okey, jadi untuk kalau positif dia bergerak daripada X ni dia bergerak. Contohlah kalau dia pergi sini. Nampak tak? Lepas tu dia pusing. Ni jadi berapa puluh? 45. Kalau sini 90. Gerak lagi 180. Gerak lagi, nampak tak? 270. Gerak lagi 360. Dan dia boleh pusing lagi. Itu bermakna paksi sudut positif. Kalau sudut negatif dia daripada X juga tapi dia ke bawah. Kalau positif tadi ke atas kan? Dia punya pusingan dia ke atas. Yang ni ke bawah. Dia pusing lah. 90, 180, 270, 360. Okey? Dan boleh pusing 2-3 kali lah. Okey. Jadi, kita tengok contoh. Tentukan kedudukan setiap sudut yang berikut pada sukuan masing-masing. Seterusnya tunjukkan sudut tersebut dalam satah kates. So, tak susah, senang je. Awak buat sukuan. Alright. Lepas tu sini mesti bermula daripada X. Kalau dia 800 darjah, bermakna dia positif kan? Okey. Bila positif, pergerakannya adalah daripada X ni. Okey, jadi untuk 800 yang ni baru 90, 180, betul tak? Ni kan 90, ni 180, ni 270. Baru sampai sana jadi berapa? 360. Tu 800 tu. Gerak lagi. 360 campur 90. Sini dah 360 kan? Campur 90. 450 lagi. Campur 90. 540. Ni 450. Ni 540. Campur lagi 90. 630. Gerak lagi. Sampai sini. Tambah lagi 90. Ni 630 kan? Tambah lagi 90. 720 lagi. Tambah lagi 90. 810. Dah terlebih. Jadi bermakna 800 awak tu mana kena tolak 10 kan? Ni dia dekat mana? Okey, ni kena padam sikit. Ni tadi yang first tadi 450 kan. Maknanya dia tak sampai habis. Dia kita anggaplah macam tu sikit je. So, kita berhenti situ, kita letak satu garisan. Macam tu. So, dia berada di sukuan yang ke mana akhirnya? Sukuan yang pertama dia berakhir. So, macam tu je. Tak susah pun. Okay. Alright. So, kelas sama juga dengan kalau dia bagi radian. Okay. Kalau dia bagi radian. Okay. Kalau dia bagi radian, awak tukarkan dia kepada darjah. Okay. Macam nak tukarkan kepada darjah? Okay. 19 per 6 pi. Nak tukar pada darjah macam mana? Bahagi pi darab 180. Siapa dah lupa? Ni saya ingatkan balik. Macam mana nak buat tu? 19 bagi 6 pi darab dengan 180. So, berapa darjah kita dapat? 570 darjah. Okey. So, macam mana kita nak lukis 570 darjah? Buatlah sukuan. Dan positif kan? Sudut ni positif kan? Kat depan dia ni. Bukannya negatif kat depan. Okey, jadi dia positif. Positif mesti daripada X. Tak kisahlah kalau positif negatif mesti daripada X. Kalau positif dia daripada X ke atas. Kalau negatif ke bawah. So, kalau dia positif dia ke atas. Jadi, kita buat sukuan. Okey, gerak. Ni baru 90. 180. 270. 360. Berapa? 450 good. Campur 90 lagi. 540. Okey. Kalau awak gerak lagi sampai habis, campur 90 dah jadi 630. Oops. Terlebih. Kan? Jadi, bila terlebih, dia tak sampai sinilah. Dia tak sampai 630 tu. Dia sampai mana? Buat garisan. So, dia antara sini. Kan? Jadi, dia sampai sini je. Cukup. Jadi, ini adalah sukuan yang keberapa? 1, 2, 3. Betul. Okey. Senang je kan? Tak susah pun. Bermakna 19 per 6 pi rad ni radian ni berada pada sukuan ke 3. 800 ni berada pada sukuan per
pertama. Okay? Alright. So, dalam buku kerja nanti buat. Okey, sebelum tu, awak tahu kan macam nak tukarkan radian kepada darjah kepada radian saya dah terangkan tadi kan. So kalau nak tukarkan radian kepada darjah, bahagi pi lah. Darab 180 lah. Kalau darjah nak tukar kepada radian, bahagi dengan darjah darab 180. Darjahnya adalah 100. Kalau nak cari radian, bahagi dengan darjah darab pi. Okey. Tapi kalau dalam radian nak tukar kepada darjah, mesti bahagi pi. Mesti bahagi pi darab 180 darjah. Dia bukan 360 darab 180. Okey. So itu penukaran ni lah. Okey. So seterusnya nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Apa dimaksud nisbah? Nisbah ni adalah pecahan. Itu je. Okey. Jadi kita biasa dengar cos theta, sin theta, tangent theta. So cos adalah soh kah toa yang kita biasa dengar, betul? Soh kah toa ini. So kalau cos A per H, betul? Kalau sin O per H, kalau tangent O per A. So nanti kita gabung O per A. Okey. So nanti kita akan gabung-gabungkan, kita akan dapat perkataan-perkataan cos. Ini namanya cosecant, secant dengan cotangent. Okey. Jadi bila cosecant ni kita tak ada nilainya, kita tak tahu benda nilainya. So dia adalah perkataan dia adalah salingan bagi dia adalah salingan bagi sin cos dengan tangent. Maksud salingan adalah 1 per. Adalah pecahan 1 per. So jadi kalau cosecant dia adalah 1 per sin. Kalau secant 1 per cos. Kalau cotangent 1 per tangent. So lagi satu, kalau tangent adalah apa? Sin theta per cos theta. Kalau cotangent boleh terbalik-balik. Cos theta per sin theta. Ni tambahan lah. Okey. Jadi kena ingatlah. So cosecant, secant. Secant, cosecant. Cotangent dengan tangent. Kena ingatlah benda ni. Okey, tak apa. Lama-lama tengok ingat. Okey, seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC bersudut tegak di B. Diberi AB sama dengan 8. Dah ada. Tak payah kita tulis. Dah ada. BC sama dengan 6. Tentukan nilai bagi cosecant. Cosecant. Jadi cosecant ini kita pecahkan kepada rumusnya adalah 1 per second. 1 per second pula dah. 1 per sin theta. Tu. Okey, jadi 1 per sin theta adalah apa? Sin theta ini misi kita adalah mencari sin theta soh kah toa. So O per H. So tengok dekat segitiga kita di sana, bila sininya theta, O dia di sini, H dia kat sini. So H tak ada, kena cari. Kalau sini 6, sini 8, teorem Pythagoras, sini akan jadi 10. Okey, jadi sin theta adalah O per H. Mesti letak O. O apa? 6 per H adalah 10. Okey. So 1 bahagi 6 per 10. Tekan je kalkulator. So awak akan dapat di situ adalah berapa? 10 per 6. Okey. Ataupun pecahannya kecilkan jadi 5 per 3. Ataupun perpuluhannya 1.667. Boleh. Okey. 10 buat naik atas je terus. Secara cepatnya lah. Kalau tak, pakai je kalkulator. Okay. Alright. So, untuk second pula. Second mana kita ada belajar. Mana ada soh kah toa second kan. Sebab tu dia ada rumus sama dengan 1 per cos theta. Second adalah 1 per cos. Okay. So, sama dengan 1 per cos. Cos adalah kah. Okay. Tengok dalam jadual mana kah. Ni theta. Okay. So, ni theta kah? Oh, sini. A dengan H. So, A berapa? 8 per 10. So, ini dapatkan, tekan kereta, dapat 10 per 8. Boleh kecilkan lagi, boleh 5 per bahagi 2 dapat 5, bahagi 2 dapat 4. Ataupun 1.25 dalam perpuluhan. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. Cotangent. Adakah kita belajar soh kah toa cotangent? Tak ada. So, sebab itu dia jadi 1 per tangent theta. Dia salingan. Dia salingan daripada nisbah tangent sin dengan cos. Yang untuk cosecant, secant dengan cotangent ni.
So, baru kita boleh cari 1 per. Tangent ini adalah O per A. Towa. So, O adalah 6. A adalah 8. So, dapat 8 per 6. Ataupun bahagi 2, 4 per 3. Ataupun perpuluhan 1.333. Selesai. Senang kan? Okey. Diberi alfa ialah 56 darjah, kelas alfa tu sudut lah. Dia kadang-kadang beta pun boleh suka hati dia. M pun boleh. Suka hati dia lah. Okey, jadi kalau awak tengok ada darjah kat situ, sudut lah. Dengan menggunakan kalkulator, kalkulator senang benar. Cari nilai bagi A. Okey, dengan menggunakan kalkulator, cari nilai bagi A adalah cosecant alfa. So, tukar kepada 1 per cosecant jadi sin alfa. Okey. So, dia dah bagi alfa sama dengan 56. So, 1 per sin 56 darjah. So, kira pakai kalkulator dapat berapa? Good. 1.206. Pastikan kalkulator sekarang ada. Boleh buat sama-sama. Kan? Nanti baru boleh ingat. Okey, secant theta. So, secant theta kalau kita secant alpha. Kalau kita masukkan alpha, dia jadi 56 darjah. Betul tak? Alpha kita ganti. Betul tak? So, ada kita belajar secant. Dalam kalkulator pun tak ada kan secant kan. That's why kita tukarkan kepada 1 per salingan dia. Salingan adalah 1 per cos 56. So, tekan kalkulator 1.788. Very good. Okey. Cotangent alpha. So, cotangent alpha adalah 56. Kita ganti. Cotangent mana kita ada dekat kalkulator? So, kita tukar salingan dia. 1 per tangent 56. So, tekan kalkulator kita dapat berapa? Good. 0.675. Simple kan? Tak susah pun. Okey. So, seterusnya adalah sudut pelengkap. Apa dimasukkan dengan sudut pelengkap? Okey, kelas sebenarnya macam ni. Okey, awak tengok yang first ni. Saya tunjuk yang first. Okey, sin theta sama dengan, ni theta kan ni. Sin adalah O H. Betul tak? Betul O H. So, OH kita ni, katakan H kita ni punca kuasa apa dia? Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 lah kan? Teorem Pythagoras, betul tak? So, sin adalah O. O adalah Y per H adalah Y kuasa 2 tambah X kuasa 2. So, kelas dia kata kenapa sama dengan cos ni? Okey, kelas. Katakanlah theta ni kan. Saya letak 60. So, awak rasa-rasa lah sebelah ni dapat berapa? 30 kan? Kenapa? 90 tolak 90 tolak 60 dapat 30 kan? Betul tak? Jadi, di sudut ini pula, kalau dia kata cos yang belah sini 30 ni, ataupun dengan kata lainnya adalah 90 tolak theta itu sama dengan, cos adalah apa? Kah kan? Adjacent mana? Sini. Adjacent untuk sudut ni, sebelah ni. Sebelah ni apa? Y kan? Hypo dia sama je. So, sama tak? Tarang. So, dia sama. Okey, jadi kesimpulannya sin theta sama dengan sin lawannya cos. Nampak tak? Cos lawannya sin, tangent lawannya cotangent, secant cosecant, cosecant secant, cotangent tangent. Maknanya sudut sebelah dia, sudut pelengkap lah. Sudut pelengkap kan sudut 90 darjah. Sudut pelengkap dia sebelah dia. Kalau sebelah dia je, boleh guna ni. Lawan-lawan ni. Okey? Alright, so kita tengok contoh. Okey, diberi bahawa sin 77 adalah 0.9744. Cos 77 adalah 0.225. Cari cos 13. Kelas sebenarnya kan kita boleh pakai kalkulator je, tekan je kan cos 13. Kan dah dapat jawapan kan, tak payah pening-pening, betul tak? So, bila dia bagi je benda-benda yang macam ni, mesti kena pakai. Mesti kena pakai. Jadi, kita buat A dulu. So, kalau cos 13, mana ada kat atas tu? Yang ada 77 kan? So, cos 13, kalau pelengkap dia, sudut pelengkap kan sudut 90. Dia sama je dengan sin 90 tolak 13. Nampak tak? See yang tadi ni. Kalau cos, nampak tak? Lawannya sin tu je. So, sin 90 tolak 13 berapa? 70 tu 7. Baru ada kat atas tu. Terus jawapan. Begitu.
Kalau macam tak cari, tekan je lah cos 13 kat kalkulator awak. Dapat berapa? Dapat benda yang sama kan? 0.97437. Jadi 44 lah. Sama je. Cuma dia suruh pakai yang atas ni. So kena follow lah. Okay. Alright. So B. Cosecant 13. Adakah kita belajar cosecant? Kalau pelengkap ada kan? Nampak tak mana cosecant ni? Lawannya secant. So dia adalah secant 90 tolak 13. Kan? Jadi bila 90 tolak 13, dia adalah secant 77. Okey, 77 dah cantik. Second pula. Kat atas mana ada second? Tukarlah. Kan dia ada salingan dia. Apa dia? Second adalah 1 per cos 77. So, 1 per cos 77 kita ada 0.225. Ganti je. So, dapatlah jawapan kita berapa kat situ. Good. 4.444. Very good. Okey. Seterusnya adalah C. Okey, kita tengok C. C dia kata cotangent 13. So, cotangent lawannya apa? Cotangent 13 sama dengan tangent 90 tolak 13. 90 darjah tolak 13. So, dia sama dengan tangent 77. Alamak, tangent tak ada lah. Macam nak dapat tangent ni? Tangent tak ada kan? Jadi, untuk cotangent, bila dah tangent tak ada, ingat tak yang saya bagi tadi tu? Tambahan tu, nampak tak? Tangent adalah apa? Sin per cos. Boleh tukar, tak ada masalah. So, tangent adalah sin 77. Ambil dia punya sudut yang samalah. Takkan pergi tempat lain pula kan? Bahagi dengan cos 77. So, sin 77 kita ada 0.9744. Cos 77 pun kita ada 0.225. So, dapatlah jawapan kita berapa? Kira. Good. Settle. Tak cari, tekan lah. Tekan tangent 77 dapat berapa? Tekan tangent 77. Dapat berapa? Sama kan? Cuma yang ini kita pakai maklumat yang diberikan. Okey. So, seterusnya diberi cos 63 darjah sama dengan K. Dengan keadaan K lebih besar daripada kosong. Maknanya K positif lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu kan? Cari nilai bagi setiap yang berikut dalam sebutan K. Okey, untuk sin 63 ni, yang dia bagi maklumat cos 63 kan, sama dengan K kan. Okey, dalam trigonometri, kita kan belajar SOHCAHTOA tu kan. Macam ni kita nak dapatkan K tu? Maksudnya, kalau cos 63 tu, apa kaitan dengan K tu? Segitiga bersudut tegak. Okey, so sini adalah 63 darjah kan. Jadi, sini adalah opposite, hypo, adjacent kan. Jadi kalau cos 63 darjah sama dengan K, bermakna dia adalah kah kan, A per H, betul tak? So A sama dengan K, H sama dengan K ni nombor bulat K per 1, betul tak? Okey, jadi kita label kat sini A adalah K sini, H adalah 1, nampak tak? So O ni adalah 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2. Okey, lepas tu daripada sini kan ni 63. Soalan nak sin 63 kan? So, sin 63 boleh pakai benda yang sama lah. Jadi awak kena create segitiga tu. Jadi dalam fungsi trigo ni, awak kena pakai segala maklumat dalam fungsi trigo yang kita belajar dulu. Mesti pakai. Tak boleh lupa. Jadi yang ni ditambah-tambah lagi je. Okey. So, sin adalah opposite adalah punca 1 kuasa 2 1 tolak K kuasa 2. Hypo adalah 1. So, apa sahaja bagi dengan 1, dapat jawapan dia balik. Simple je kan? Okey, jelas. Okey. So, kalau soalan dia kata, tengok B. Kita tengok B Okay, soalan dia kata sin 27. Ada ke jumpa 27 dekat maklumat tu? Tak ada kan? Okey, kita cuba plan B. Apa benda yang kita boleh buat dengan 27 tu? Okey, B. Sin 27. Apa benda Okey. Sin ada lawannya pelengkap tu. Pelengkap dia akan jadi cos 90 tolak 27. Kita try. Yang kita belajar tu kan. So, cos berapa? Dapat 63. Macam sama je atas tu. Dah dapat dah. Nampak tak? Kena try and error. Okey, so C. Cosec.
27. Gila cos lagi tak ada kat atas tu kan. Dah 27 pula tu. Okey, cuba tengok dia punya pelengkap. Kalau cos second dia punya lawannya apa? Second. Second mesti 90 tolak 27. So dapat berapa? Second 63. Oops, 63 dah betul dah ni. Tapi second pula. Benda tu cos. So, second ini kita boleh buat salingan dia apa dia? 1 per cos 63. Very good. So, 1 per cos 63 adalah K. See? Nampak tak? Satu-satu kita cari sampai dapat jawapan. Okey. So, settlekan? Senang je. Okey, seterusnya. Okey, di sini ada 4 kaedah yang awak perlu tahu. Itu untuk menentukan nilai nisbah trigonometri bagi sebarang-barang sudut. Okey, so ada 4 kaedah. Kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3, kaedah 4. So, kena perhatikan betul-betul. Ini ada berkaitan dengan sukuan. Okey. Untuk kaedah pertama dulu pakai kalkulator. Kaedah pertama pakai kalkulator. Ni paling senang di dunia. Ni bulatan unit. Nanti saya terangkan. Kaedah ketiga sudut rujukan yang sepadan. Dan kaedah keempat segitiga bersudut tegak. Okey, kita cuba kaedah 1 dulu. Kalkulator semua ada kat tangan. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap nisbah trigonometri berikut. Betul kepada 4 angka bererti. Okey, so soalan suruh cari sin negatif. Tekan je lah. Sin negatif 215 darjah yang ada bulat koma-koma tu kan. Tekan pula 12. Betul, tekan balik yang bulat koma-koma tu. So kat situ darjah, awak tutup kurungan. Tekan sama dengan. So berapa dapat? Ya, terus dapat 0.5764. Allah, kalau lah soalan begini kan senang kan? Okey. So, untuk B, nampak tak? Okey, mana boleh tekan kalkulator second kan? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, dia akan jadi, tukarkan kepada salingan dia 1 per apa? Good, 1 per cos negatif 4.14 radian. Tu radian tu. Macam nak tekan radian tu. Okey, so radian tukar dulu kepada apa? Darjah. Macam nak tukar radian kepada darjah? Negatif 4.14 bahagi dengan pi. Very good. Mesti darab dengan 180 darjah. So dapat berapa? Negatif 237.17 darjah. So baru tekan kalkulator 1 bahagi cos. Cos negatif 237.17 itu dapat berapa? Good, negatif 1.84. Berapa tu? 47 kan? Awak dapat 1.8447. Okey. Bila dia kata 4 angka bererti, lupa nak terangkan. So 4 angka bererti ni dah jadi 1 angka bererti. 2 angka bererti, 3 angka bererti, 4 angka bererti. Cukup. Sampai sini je. So 7 tak nak. Tapi 7 ni lebih ber 5. Awak kena bundar. So, jadi begini. Faham? Okey. Kenapa yang ni pula 0.5764 ni kita boleh terima 4 angka bererti? Kalau 0.8 ni tidak dikira angka bererti. Ni baru start. 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti, 4 angka bererti. So, ulang kaji balik untuk angka bererti. Okey? Right. Settle. Seterusnya. Okey, untuk kaedah 2 ni bulatan unit. So, bila bulatan unit, okey tengok dia bagi bulatan macam tu tau. Tengok Okey, dengan menggunakan bulatan unit, nyatakan nilai bagi setiap berikut. Cos 135. Okey, mesti bermula daripada X. Macam mana saya ajar tadi yang 135? Positif kan? Positif dia akan bergerak daripada X ke atas. So, 135 gerak. Baru 45. 90. Mana 135? Tambah lagi 45 kan? So, di sini, ini adalah 135. Okey, kelas ingat, awak jadikan dia segitiga bersudut tegak. Pastikan di paksi X. Dia tak boleh dekat Y, dia mesti paksi X. Dia mesti. So, sekarang ni kelas, apa-apa hal lepas ni, segitiga yang awak akan buat pada sukuan mesti berada di paksi X. Mesti. So, bila sampai situ, maknanya, okey, 135 sini. Okey, bila kita buat segitiga, sudut segitiga berada kat dalam. Bukan kat luar tu. Kat luar tu dia punya 135 je. Kenapa boleh ambil kat dalam? Okey, kelas. Cubalah kita tekan kalkulator. Okey, kalau dekat luar ni garis lurus lah kan untuk X kan. Okey, kalau kat luar ni 135, baki kat dalam berapa?
180 tolak 135 dapat berapa? 45. Okey, kelas. Cuba tekan kalkulator. Cos 135 dapat berapa? Set 2 per set 2. Ataupun perpuluhannya negatif 0.7071. Betul tak? Okey. Cuba tekan juga cos 45. Dapat berapa? Sama tak? 0.7071. Sama tau. Cuma yang bezanya adalah negatif je. Nampak tak? Sama. Nombor dia sama. Sebab itu, okey, bila kita buat segitiga, kita tak ambil nombor yang besar tu. Kita ambil nombor yang dekat X sahaja. Yang macam ni. Sudut yang dekat X je. Jadi 105 tak payah buat. Jadi kita ambil, okey. So, kalau 45 di situ, sudut kat situ, kat sini adalah opposite. Hypotenuse, ini adalah A. So, kalau cos, bermakna dia cos berapa? 135 kita tak layan, dia akan jadi cos 45. Ingat lepas ni bila kita buat segitiga dekat sukuan, mesti dekat paksi X. Lepas itu, dia mesti yang sudut tirus. Dia sudut tirus. Maknanya kita tolak lah. Daripada 180 tu kita tolak. Okey, jadi lepas tu kita keluarkan dia punya graf tu. Segitiga kita macam ni kan. So sini 45. Sini adalah opposite, sini adalah A, sini adalah hypotenuse. Okey. Kalau cos bermakna kah. So A per H. A berapa nilai dia? Macam nak tahu A? A ni kan dia bagi koordinat ni. A ni negatif 1/2 adalah X kan. 1 per set 2 adalah Y kan. So bermakna, okey, sini adalah yang ni adalah negatif 1 per set 2. So A dia daripada kosong kan. Jarak dia adalah negatif 1 per set 2 lah kan. Sebab tu A dia adalah negatif 1 per set 2. Okey. Hypotenuse tak ada. Tak payah. Itu je. Settle. Dapat jawapan. Okey. Hypotenuse tu okey, untuk yang cosecant pula untuk yang cosecant, okey. Cosecant ni dia ada okey, saya padam dulu ni. Okey. Cosecant adalah dia bagi dalam simbol apa tu? Radian kan. So awak kena tukar kepada okey, cosecant diberikan kepada radian, awak tukar kepada darjah. So cosecant negatif pi per 4 darab bahagi pi darab berapa? Macam nak tukarkan ni kepada darjah? Negatif pi per 4 ni kena bahagi dengan pi dulu, baru darab dengan 180. So buat 4 bahagi dengan pi darab 180. So berapa kita dapat? Cosecant negatif 45 darjah. Okey. So cosecant kita tak ada kan? Jadi kita tukar kepada salingan dia adalah berapa? 1 per sin negatif 45. Okey. Dekat mana sin negatif 45? Satu tu nanti dululah. Kat mana negatif 45? Bila negatif mesti bermula daripada X juga. Tapi bila negatif dia ke bawah. Okey. Cari 45. So daripada X daripada sini. Tak sampai 90 kan, berhenti sampai sini. Okey. Lepas tu kita buat apa? Buatkan segitiga dia. Tu. Okey, awak janganlah buat macam ni. Kalau katakan tadi kan nak buat macam ni. Awak gerak daripada sini, betul sambung macam ni, dah jadi sektor pula. Pening pula kan. Dia mesti segitiga lah. Sebab kita nak pakai SOHCAHTOA tu kan daripada segitiga. Jadi daripada X ni turun, 45 cukup lah sampai sini je. Negatif dia ke bawah kan. So dia akan jadi segitiga ini. Nampak tak? Jadi macam ni saya lukis. Okey, ni paksi X kita. So, dia mesti daripada segitiga juga. Nampak tak ni? Begitu. So, di sini adalah yang betul 45 lah. Sudut tirus lah. Tak apalah. Kalau kita dapat yang 135 tadi, kena tolak dengan 180. Mesti kena tolak. Okey. So, bila dapat 45, sin ni adalah apa? So kan? Apa dia? O per H. Okey. Mana so? Sini O, sini H. So, O ni garisan dia mencancang. Bila mencancang, nilai dia akan jadi paksi apa? Paksi Y kan? So, berapa dia punya nilai? Okey, tengok bucu ni. Ni kan? Kalau 1 per set 2 ni, dia adalah sini. Okey. Negatif 1 per set 2 di sini. So, mana yang kita kena ambil?
Negatif 1/2. Sebab O kan opposite. Kat sinilah. Okey, jadi 1/, negatif 1/2. So, guna kalkulator akan dapat negatif 2. Okey, 2 ni bawa ni atas. Darab 1 2 lah. Negatif 2. So, selesai. Jadi, saya ulang. Pastikan segitiga awak tu berada di paksi X. Dan sudut itu mesti kena dekat paksi X tu. Mesti daripada X. Jadi, tiruslah. Tirus. Mesti tirus. Jadi, kalau awak dapat sudut dia bukan tirus, cakah apa ke, mesti tolak dengan 180. Okey, reflect pun sama. Kalau reflect kena tolak dengan, adalah nanti kena tolak dengan 360. Okey. Alright, so kaedah seterusnya adalah kaedah 3. Okey, kaedah 3 ni adalah sudut rujukan yang sepadan. Okey, kelas. Semua ingat sukuan. Ni sukuan 1, ni sukuan 2. Ni sukuan 3, yang ni sukuan 4. So, kena hafal. Untuk sukuan 1, segala-galanya positif. Bermakna sin ke, tangent ke, cos ke, cosecant ke, cotangent ke, secant, semua positif. Untuk rumah 2, sukuan 2 ni, ini hanya untuk rumah sin dengan cosecant je. Sin dengan cosecant. Sebab, kenapa sin dengan gang dengan cosecant? Sebab, cosecant X, lawannya, salingannya adalah 1/sin kan. Jadi sebab tu dia rumah yang sama. Jadi dia positif. Ni rumah dia. Rumah dia positif lah. Yang ni pula nombor 3 ni, sukuan ketiga ni tangent dengan cotangent yang positif. Dan sukuan keempat, cos dengan secant yang positif. Kalau dia masuk rumah orang lain, dia akan jadi negatif. Dia hanya positif kalau dia masuk rumah satu dengan rumah dia. Okey. So, diberi sin 30 sama dengan 0.5 dan cos 30 sama dengan 0.8660. Cari nilai bagi setiap sudut yang berikut. Okey, secant. Kalau secant 150. Okey, kita buat suku. Mana nak cari 150? 150 mesti gerak daripada X. Mesti. Okey, so bila kita gerak daripada X, dia akan jadi sini 90 baru kan? Gerak sikit kan. Kalau sampai bawah dia dah jadi 180. Tak boleh. Sikit lagi. So sinilah. Ni adalah 150. Ingat tak yang saya terang tadi yang segitiga? Dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh yang sudut cakah ni kan. Dia mesti sudut yang berada di X. So awak kena ambil sudut sebelah dia ni. So sudut sebelah itu. Dia kan kat pasir X. Tak kira dah duduk kat mana-mana pun. Asalkan dia berada di pasir X. Kalau macam ni macam mana? Dia bukan pasir X. Ni garisan dia bukan. Dia daripada pasir X. Okey, so nak lengkapkan dia mesti habiskan. Jadi kat sini. Ini sudutnya. Jadi sudut tu adalah 180 tolak 150 adalah berapa puluh? 30. Jadi dia sama dengan secant 30. Macam tadilah yang saya buat yang sin 150 sama. Cos berapa tadi tu yang saya buat contoh tadi? Ni. Cos 135 tadi kan? Kan cos 135 kan dia macam ni tadi. Daripada X kan. Cos ni sampai sini 135. Sama tak dengan sebelah dia 45? Bila kita test kalkulator sama. Okey, jadi dia samalah sebelah menyebelah tu. So sama konsep, cuma dia ada secant sahaja di situ. Oleh kerana secant 30 dah berhenti kat situ tadi, dia berada di sukuan yang kedua. Bila pada sukuan kedua, ni sepatutnya secant. Dia masuk rumah dia ke rumah orang lain? Rumah orang lain kan? Rumah sin dengan cosecant kan? Jadi, kalau dia masuk ke rumah orang lain, dia adalah negatif. Dia adalah negatif. So, kita letak dia negatif. So, pecahkan. Secant kan tak boleh pakai kalkulator. Macam mana nak pecahkan? So, bila tak boleh pakai kalkulator, dia akan jadi 1/cos 30. So, negatif lah, jangan lupa. Follow je. Alright. So, negatif 1/cos 30. Cos 30 ada kat atas tu. 1/0.8660. So, jawapannya adalah, kita tekan kalkulator. Negatif 1.155. Pandai. Okey. Jadi, simple je kan? Tak susah pun. Okey. Seterusnya adalah B. Okey, cuba tengok B. Okey, saya padam dulu. Okey, untuk B pula. Secant, okey nampak tak? Ni dalam bentuk apa ni? Radian kan? Okey, tukarkan. So, secant, okey tukarkan. Macam mana?
Macam nak tukar kepada radian? Negatif 13/6 pi. Mesti bahagi pi darab dengan 180. Mesti tukar ke bentuk radian pula dah. Mesti tukar kepada bentuk darjah. Okey, macam mana nak tukar? negatif 390 darjah. Okey, jom buat sukuan. Mesti buat sukuan. Okey, tengok tak second tu apa? Negatif kan? Negatif dia gerak ke mana? Mesti daripada X juga. Tapi dia ke mana? Bawah. Negatif kan? Okey. So, jom kita cari sampai dapat 390. Daripada sini 90, 180, 270, 360. Baru. 390. Gerak sikit lagi kan? Kalau gerak habis dah jadi 400 lebih pula dah. 420. Jadi gerak sikit je. 420 pula. 360 sama-sama 450 okey, jadi gerak sikit je 390. So, kita garis. Okey, bila kita gariskan, okey, ingat tak? Sudut kita mesti yang dekat X ni. Jadi, yang banyak-banyak tu kita tak pakai lah. Kita ambil yang tirus je. Daripada ini sampai sini tu je kan. So, ini je. Berapa puluh tu? 30. Pandai. Macam mana dapat 30? Tadi satu pusingan lengkap adalah 360. Awak tambah 30 dapat 390 kan? Jadi maknanya yang bela ni adalah 30. Okey. So dia sama dengan baru kita tulis. Jadi dia sama dengan adalah second berapa puluh? 30 sahaja. Kenapa 30 je? Okey. Bila sampai sukuan keempat, semak. Sukuan keempat memang rumah second. Soalan kan second kan. Walaupun kita pusing dia sampai negatif tadi. Negatif tu sebabnya kita nak pusing arah mana? Arah atas ke arah bawah. So, bila kita dah sampai ke destinasi, baru kita semak. Yang ni sukuan keempat. Baru kita cek. Rumah dia. Bila rumah dia, sebab tu second jadi 30 positif. Okey, so second 30 tak ada ke atas. Dia ada salingan dia. Apa dia? 1 per cos 30. So, 1 per cos 30, 0.8660. So, jawapannya adalah 1.155. Senang je, tak susah pun. Okey? Jadi, memang hati-hati dengan sukuan. Memang kena hati-hati dengan sukuan. Okey, seterusnya, kita tengok. Diberi cos A sama dengan 2/5 dan cos 207 dan 200 dibagi had sudut A. A ni sudut lah. Nampak tak? Kejap dia bagi A, kejap alpha, kejap X, kejap Y, suka hati dia. So, layan je lah. So, kalau cos A ni sudut lah. Kan? Tangent A ni sudut. B sudut. Okay? So, dia di antara 270 dengan 360 je. Okay, cari nilai tangent A. Okay, dekat mana 270 hingga 360. So, kita buat sukuan. Okay, ni 90. Ni 160. Sampai sini 270. Maknanya dia di antara sukuan keempat. Jadi, kita buat apa? Buat segitiga. Ni X kan. Kenapa nak kena buat segitiga? Dia mesti segitiga dia mesti kena X. Dia tak boleh Y, dia kena X. Sebab A ni kan, kalau dia beri cos A tu sama dengan 2/5. Mana datang 2/5 ni? Masa dulu kita belajar. Kah kan? A per H kan? Sebab tu kena segitiga bersudut tegak. So, sini A lah. So, sini A dengan kah kan? So, sini adalah adjacent. Sini adalah hypo. Sini adalah opposite. Okay? So, 2. Mana 2? Label je lah. 2 untuk A. Hypo 5. So, opposite. 5 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So, sama dengan berapa? 25 tolak 4. 25 tolak 4 apa? 20, 21. So, punca kuasa 20, 21. Untuk opposite. Okey, biar. Okey, so untuk mencari tangent A. Tangent A. A sudut dia kan yang kita buat ni. Tangent A adalah O per A. Kena ingat balik lah. So, opposite adalah punca kuasa 21. Good. A apa? 2. Okey, lepas tu, bila sukuan keempat, tengok balik, cek sukuan. Cek sukuan. Bila awak cek sukuan, kalau sukuan keempat ni,
Ni tangent. Dia duduk sokongan keempat. Dia duduk rumah orang. Boleh ke positif? Dia mesti negatif. Okey? Paling senang kan kalau buat segitiga ni. Okey, perasan tak sini X. Ni kan paksi X. Paksi X kan kat sini positif. Sini negatif. Betul. Kalau paksi Y, atas ni positif, bawah negatif. Jadi set 21 ni kan kat bawah. Sini kan. Jadi dia negatif, letak siap-siap. 2 ni betul tak positif? Betul lah, duduk dekat X. 5 tu jangan kacau lah sebab 5 tu hypotenuse. Tak payah kacau. Okey, so jadi letak je. Jadi awak takkan salah Okey, B. Sin A. Sin lasuh. Okey, opposite. Negatif 21. A awak berapa? O per H. Okey. So, hypo awak berapa? 5. See, takkan silap lah. Betul tak? Kalau sin dekat sokongan keempat. Betul lah. Sin ni dia masuk rumah orang lain. Sokongan keempat ni. So, jadi negatif lah. Dia tak boleh masuk rumah orang lain. Dia kena rumah dia. Okey. Okey, C. Second A. Second ada ke rumus yang kita belajar dalam Sohkah Tawah? Tak ada kan? Jadi kita buat salingan dia. Apa dia? 1 per cos A. Okey, sama dengan 1 per cos A memang dah bagi tu. Berapa tu? 2 per 5. Nak cari lagi pun boleh. Okey. Bila kita tukar cos, tengok, cos memang dalam rumah dia. So, positif. Ataupun bila kita tengok dalam ni, 2 kat sini. Kah kan? H pun 5. Okey, positif. Ataupun kita tengok dekat sini. Sama. So, 1 bahagi 2 per 5 adalah 5 per 2. Okey? Alright. Okey, so seterusnya kaedah yang keempat adalah kaedah yang terakhir. Okey, ni segitiga bersudut tegak ni, awak kena buat dia punya, ingat tak sudut-sudut khas? Sudut-sudut khas. Okey, maksud sudut-sudut khas. Okey, yang sudut-sudut yang kena hafal tu. Sudut 30 untuk sin 1 per 2. Untuk cos 3 punca kuasa 3 per 2 untuk tangent dan seterusnya lah. So ni dia punya jadual. Dia sebenarnya asalnya adalah daripada segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Contohlah macam mana boleh dapat tangent 45. Ini tangent 45 macam boleh dapat 1. So dia segitiga bersudut tegak sini. So daripada 1 sini. Jadi kalau kat sini kan 45, sini pun 45, tak kisah mana-mana. Katakan kita ambil yang ini. Ni akan jadi O. Ni akan jadi A kan. So, tangent 45 adalah O per A. O adalah 1 per 1, 1. Okey. Macam mana tangent, sin. Okey, ambil sin. Ni 45 kan kebetulan. Okey, sin 45. Macam mana boleh dapat 1 per punca 2? Okey, sin 45 kita tengok. So, kalau sini 1 teorem Pythagoras, yang adalah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, betul? So, dia akan jadi 1 kuasa 1, 1 kuasa 2 pun 1, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi, kalau sin 45, dia adalah soh. O mana? O1, hypo. Deh, nampak tak? Jadi, kalau tak hafal gambar, hafal dia punya, gambar rajah pun boleh juga. Boleh juga, tak ada masalah. Okey. So, ini adalah namanya sudut-sudut khas. Kalau terdesak, pakai kalkulator lah. Cari. Okey. Jadi, sukuan pun ada kaitan juga. Sukuan 1, 2, 3, 4. Rumah-rumah dia tengok. Okey, bila soalan suruh cari cos 315. Okey, macam mana nak cari cos 315 ni? Kalau kita buat sukuan, dia mesti bermula daripada X kan? Jadi, kalau nak cari cos 315 ni positif. So, dia akan bergerak ke atas lah. 90, 180, 270. Kalau pusing habis dah 360. Patutnya dia berhenti 315 je. So, dia sikit je kat sini. So, dia garis. Jadi, dia berada di sukuan yang keempat. Okey. Dan awak ingat tak yang segitiga yang saya cakap dengan awak tu? Segitiga mesti ada di paksi apa? X. So, inilah sudut tirusnya. So, kita cantum. Okey. Jadi, yang ini berapa? Cek dapat yang tu. 360 semua tolak dengan 315. Betul? So, berapa balance untuk nak sampai ke X tu?
nak sampai ke 360 adalah 45. So, dia sama dengan cos 45. Okey, bila dia sama dengan cos 45, cos 45 mana? Carilah. Cos 45. So, jawapan 1/2. Yes. 1/2. Lepas tu, untuk dekat sukuan keempat, okey, semak. Nampak tak? Cos memang berada dekat rumah dia kan. So, dia positif lah. Okey, jadi 1/2. Okey, settle. Okey, tengok cotangent. Dia bagi 5/3 pi tu, asal ada pi tu sah-sah lah dia dalam radian. Okey, jadi mesti tukar kepada darjah kan. Okey, macam nak tukar kepada darjah? Tangent, okey, macam mana? 5/3 pi bahagi pi darab 180. So, cotangent 300, betul? Okey, lepas tu kita buat apa? Cuba kita cari mana 300 tu. So, kita buat dia punya sukuan dia. Mesti bermula daripada X. So, jadi kita pun buatlah kan. 300 tu kan. Positif kan 300 tu. Okey, so gerak ke atas lah. 90, 180, 270. 300 sikit je. Betul? Okey. Okey, lepas tu, dia tak nak yang sudut besar tu. Dia nak tirus. Ni gabung, mesti gabung dengan paksir X. Kalau belah kiri, gabung juga dengan paksir X. Dia tak nak Y, dia mesti paksir X. Jadikan dia segitiga. Okey. So, berapa sudut sini? 360 tolak 300, betul? Sebab semua habis 360 kan? Tolak dengan 300, bakinya adalah 60. So, dia sama dengan sama dengan berapa? Cotangent 60. Okey. Okey, bila cotangent 60, kita cari dalam ni. Ni cotangent ni 60. So, mana sini? 1/3. So, 1/3. Okey, lepas tu kena cek sukuan. Banyak benda yang kita kena semak. Bila sini sukuan keempat, awak semak dekat, mesti semak sukuan apa-apa hal mesti. Semak dekat sukuan, dia cotangent. Dia masuk rumah orang ni. Ni rumah cos dengan secant. So, tak boleh. So, jadi negatif. Itu je. Okey, mesti semak lah. Mesti semak. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah secant negatif 480. Okey, secant negatif 480. Sebut negatif tu. Okey, so jom kita pusing. Ni paksir X. Okey, pusing. Daripada X ni, ke atas ke bawah? Mesti ke bawah lah sebab dia negatif kan. Jadi, 90, 160, 270, 360. Okey, gerak lagi. 360 kat sini. Kalau campur 90 lagi, 450. Boleh habis ke sikit je? Sikit je. Untuk nak jadikan 480. Kalau habis dah jadi 500 lebih kan? 540. Tak cukup. Tak cukup pula terlebih. Lepas tu letak garisan. Dah. Okey, lepas tu apa yang saya pesan? Jadikan dia segitiga. So, dia mesti paksir X kan? So, ni garisan. Ni bukan paksir X. Cantum. Okey, jadi berapa yang lebihan ni, balance ni? Itu yang kita nak. Yang lain besar-besar tu kita tak nak. So, kalau sampai belah sana, berapa ratus tu? Eh, 400 berapa tadi? 80 dia kalau sampai sini, kalau sampai habis ni 540 kan. Kalau tambah lagi dengan 90, sampai sini dah 540. So, tolaklah dengan yang besar-besar gedabak ni 450. So, berapa lebihan dia? 60 darjah. Jadi, secant negatif 480 sama dengan secant negatif 60 darjah. Okey. So, bila sama, 60 mana 60?
Second 60. So, berapa tu? 2. Jadi, negatif 2. So, betul tak dia negatif? Kan ni sukuan yang ketiga. Tengok. Kita check. Sukuan ketiga mana? Ni 1, ni 2. Jangan terbalik Ni 3, ni 4. So, sini 3 kan? Bila 3, ni rumah tangent dengan cotangent. Second nak sibuk duduk rumah orang. Tak boleh lah. Jadi, dia jadi negatif. So, itulah cara macam mana orang nak semak 1/1. Okay? Okay, terima kasih semua.